Macam ni, ego trips, that's the right word. Maksud aku, ilmu yang mereka bawa tu berkesudahan dengan pengembangan keegoan dalam akal dan jiwa mereka. That's apa yang kita nampak dengan clear. Sebab kalau dikaji balik, selalunya orang tanya, anak pergi mengaji kat mana? Anak saya mengaji luar negeri. Orang dengar, wow, hebat anak dia mengaji luar negeri. Kat mana? Pertanyaan dia, oh Mekah, ini Madinah, Jordan, Syria, you can say negeri-negeri Arab ni. Yang anak cik dia mengaji mana? Jerman. Tu jadi lagu mana di Jerman? Dia bahasa apa? Bukan bahasa English yang orang putih English ni kak. Dah, dia cakap Jerman. Oi. Tu jadi lagu mana? Duduk di Malaysia tak cakap Jerman tapi sana nak belajar Jerman. Orang di Malaysia dia boleh baca Fatihah, boleh baca ayat-ayat Quran. Pergi sana mudah sikit lah kot kalau cakap bahasa Arab. Pasal benda tu kita duk sebut, cuma nak letak macam mana belajar. Mereka ni di Malaysia cakap Jerman pun tak ada, tak pernah dengar. Tak tahu nak pergi study di Jerman, nak kena study, nak ambil exam dalam bahasa Jerman. Bahasa Jerman adalah satu bahasa yang sangat susah. Yalah. 10 tahun kemudian, selepas lepas study, kono balik mai jadi ustaz. Pergi masjid, boleh bagi ceramah, ambil duit. Yang mamat pergi Jerman ni, 3-4 orang, 5-6 orang yang aku kenal, balik tak kerja pun sebagaimana yang mereka study. Macam Alan tu, capacity study pasal NASA, study pasal angkasawan, angkasa punya benda. Balik kerja tempat lain. Kawan aku mengaji buat kapal, Bauship bahasa Jerman. Mereka membina kapal. Balik jual kain. Balik ada kerja post office. Balik ada kerja ni, kerja ni. Okey. Ilmu yang kita mengaji sekian lama, ada kalanya atas muka bumi ni tak boleh guna. Dia guna dalam kaedah lain, tapi tak bererti dia tak ada ilmu. So, lah ni kita nak cerita tu benda. Waktu aku jumpa Alan, sahabat aku, pengalaman lah. Dia mengaji buat study ni. Dalam masa yang sama, 2-3 orang Jerman mai jumpa aku, duduk ambil kesempatan mengaji juga apa yang mereka tak tahu, yang tak ada di Malaysia ni, yang mereka tak dapat di sekolah rendah dan sekolah menengah. Tetapi hati mereka rasa terpanggil bila mereka baca tuduhan-tuduhan tak atas lepas. Mereka mai jumpa. Bila mereka mai jumpa, aku tanya satu, pasal apa? Betul nak tahu ke atau saya saja nak tahu dengar orang cerita macam sesat? Kata kalau nak cerita, nak menuduh orang sesat, kebanyakan yang ada di Malaysia ni, dia pun bercerita bersangka-sangka. Aku dengar orang kata, so disebabkan Alan, Api, Chico, Dila, those brave heart person, I mean, which is mereka ada quality mind dan quality person, quality heart. Mereka tak suka orang korup mereka dengan berandai-andaian seperti surah 6 ayat 116. So mereka main towards. Bila mereka main, aku buka perbincangan tentang ilmu nak mengenal diri. Aku buka cara aku. Dan mereka ni ada beautiful mind, and they get it and they saw it. Finally they say yes to it. Ini barang sangat penting bagi kami. Terima kasih Pak. Aku kata aku terima kasih Kak Ampo juga. Sebab Ampo datang dengan keikhlasan. Aku tak waste aku punya time. So bila mereka mai, aku hurai. Aku hurai, aku buka, aku pecah. Dan mereka nampak sebab mereka tulus. Dalam masa yang sama, mereka study lain. Ada juga student-student lain duduk jauh, takut. Tapi balik, mereka tak dapat juga. Mereka dapat sijil, tapi mereka tak dapat kerja seperti mana yang mereka pergi study. Orang pergi study pasal medical, balik jadi doktor. Macam tu contoh aku. Tetapi yang
Tapi balik dapat ni barang, dia kata lepas apa yang aku dapat satu lagi di Germany aku boleh guna di sini lepas. Walau yang aku study 8 tahun di Germany itu tak boleh guna di Malaysia. Aku tak bagus kalau hang faham benda ni. Sebab mengaji mengenal Allah, Allah berserta di mana saja hang berada. Hang mengaji mengenai hadis, bab hadis, bab apa satu benda yang tak ada pada ketika itu, hang bawa cerita itu untuk mencerita masalah sikap orang, seolah-olah hang tu dah betul. So mengaji mengenal Allah ni dia ada beauty dia. Sebab kat mana hang pergi pun ada Allah. Hang pecahlah wujud ilmu nur syuhud, hang pecahlah zat sifat asma' af'al, hang pecahlah dari segi kaedah sifat 20 ke sampai tauhid, tahqiq, tajalli ke. Tapi kalau hang telah mengenal sebenar-benar kenal tu, ini adalah satu ilmu, bukan untuk di debat, bukan untuk di nuding jari hang tak betul aku betul. Ini adalah ilmu untuk hang sendiri. Sebab kita tidak akan mendusta ayat pertemuan dengan Tuhan kita. Dia kata segala amal ibadat mereka akan gugur bila kita rujuk balik sebab mendustai ayat pertemuan. So hari ini Al-Kahfi ayat 103, 104, 105 harus dihalusi dengan betul. Itu sebab bila mereka mai kat aku di Jerman, aku tak hampa-hampa akan dapat satu sijil yang tak ada kat kertas. Hampa akan dapat satu sijil yang tak ada pada boleh buh kat dinding dalam ofis. Sijil yang hampa dapat ni akan terus berada di depan mata hati hampa. Sebab yang sijil PhD degree yang mereka duk rayuh dalam surau, dalam masjid, ada degree tak? Ada degree tak? Rora Ustaz Rora. Yang tu boleh ditengok, boleh orang baca. Tetapi awak nak kenal Quran yang khadim, awak nak kenal diri yang sebenar diri, awak nak kenal yang sentiasa ada berserta. So hari ni sijil ni lah yang sahabat-sahabat di Jerman waktu duduk main bertanya, walaupun mereka nak study lagi, mereka cari ruang main tanya walaupun tahu kau ada anak. Sebab mereka nak ada satu sijil yang terpampang di mata hati. Rujuk surah 22, surah Al-Hajj ayat 46, rujuk surah 24 ayat 44, rujuk surah 17 ayat ke-72. So we talk about mata hati. Ada pecahan-pecahan yang aku buat dekat student-student di Germany. Sampai hari ni lepas balik, aku cuma kata, tuahlah hampa, bertuahlah. Bertuah tubuh pada nyawa, bertuah nyawa pada tubuh. Tapi itulah aku respect mereka sebab mereka main tanya dan aku pun hurai. Ada video dia, ada. Kita boleh tengok balik. Ya, bukan senang lah mau faham barang. Kadang-kadang tu yang ni lah tadi aku tanya hang tadi, pasal apa orang mati pasal apa orang mati dia ada mata, tengok ni tunjuk ah. Ada mata tapi tak boleh lihat, ada telinga tak boleh dengar, ada mulut tak boleh berkata-kata, ada otak tak boleh fikir. Ini semua nanti kita bercerita pasal bab lain. Yang ni bab zat sifat asma' apa ni tak apalah, tolak tepi. Okey, kita nak cari Tuhan, kita nak macam okey dah, you bagi tahu saya pasal itu macam orang setengah pergi semayang sama batu. Itu apa? Macam you cakap itu bukan batu kan? Bagi you kan? Apa itu? Itu representation lah. Perantaraan lah. Perantaraan, betul. Ya? Intimate, ya. So sekarang you percaya masa Shiva hidup, masa dulu-dulunya orang-orang agama Hindu punya lah, masa dia orang hidup, adakah dia sembah pada batu je ataupun dia semayang macam mana? Masa dulu, the wording for it
if you want to worship, you can even take a stone and worship. So, Not to say you worship the stone, but if you want a direction to worship, you can even take a stone and worship. Tapi sekarang, I want to worship, where's the stone? Dah tukar. Itulah. That's what I sebab apa aku nak bagi dekat ni Tuhan yang hidup tau. Tak payah pakai Tuhan yang objek ataupun Tuhan macam gambar apa semua kan. Kita kalau nak, sebab dia melalui jalan-jalan sifat dia yang kita nak kenal yang sebenar-benar Tuhan tu. Ras, kita tak mau guna stone ke apakah barang itu apa semua kan. Tak mau. Sebab dia kata dia menunjuk kebesaran dia melalui insan manusia ni. Nah, buat apa nak cari itu sajalah. Aku dah fikir macam mana aku nak buka sekarang ni. Kita buka cepat 20 dulu, okey? Nanti you tengok lah, okey? You cakap tadi kenapa bila ada dead body, dia ada mata, dia ada biji mata tapi dia tak boleh lihat. Tadi you cakap apa jawapan ni? roh dia dah Tak ada. dah tak ada. Okey. Bermakna sekarang ni kalau ada mata tak ada roh atau energi atau spirit, okey? Bermakna tak boleh lihat lah, mata ni sia-sia lah. So begitulah. Semua ni kita bubuh roh, contoh dia lah. Spirit, energi ke apa semua kan. So makna ada telinga tak ada roh tak boleh dengar lah. Tak guna lah. Telinga ni, objek ni tak ada apa ni. Betul tak? Okay. Ni semua tak ada apa ni. Yang ni duk ada. Kalau you nak tahu ini Ras, ini adalah 7 sifat makni. Sifat makni. Okay. Makni. Sifat zahir tu dalam sifat 20. Makna sifat makni ni, kalau tak ada, contoh roh ni, tak ada roh ni, tak gunalah tubuh badan ni. Sekarang aku nak tanya hang, pernah tak hang lihat orang ada biji mata, ada roh tapi tak boleh melihat? Kita panggil buta. Okey, orang ada telinga, ada roh tapi tak boleh dengar, kita panggil deaf. Okey, pekak. Ni kita panggil mute. Ni kita panggil brain dead. Ni kita panggil coma. Ni kita panggil paralyzed. So sekarang what I try to tell you is, Ras, ini you cakap tadi sebab tak ada roh. Sekarang saya telah bukti roh bukan jawapan. Betul tak? Sebab di sini kalau semua macam ini presentation orang mati ni. Yang sini. So sekarang ni you tengok ada 1, 2, 3. Contoh dia macam ni ya. Contoh dia macam ni. Contoh dia saya bagi macam ni. Simple lah. Saya tak mau buka dengan dalil-dalil apa semua kan. Masa you pun tak faham. Kita buka jalan ni. Contoh dia satu hari hang tidur. Ya. Hang tidur lah. Okay. Okay, hang tidur. Kan? Ya. Bila hang tidur, hang shaking, lepas tu berpeluh. Kepala hang berpeluh. Aku tanya, Raj bangun pasal apa? Lepas tu hang cakap aku, alah lepas ada harimau lah di gang aku. Dalam mimpi tu. So ada satu mata lihat harimau, okey? Ya. Harimau lah. Macam mana nak lukis pun tak tahu. Okey. Ya. Okey. Macam rengga. Okey, harimau. So satu mata lihat harimau. Okay. So you wake up, ni mata tidur ni. Ya. Ha? Ya. The eyes that sleep, okey? Ya. Yang ni eyes that see the tiger. Ya. Okay, you wake up daripada mimpi, you tanya saya. You cakap saya, aku mimpi tengok harimau lah lepas. Lepas tu aku tanya hang, macam mana hang boleh tengok hang dengan mimpi? Satu mata pejam, satu mata tengok harimau. Really concentrate on that tiger, you know. Okay? Satu mata lagi, dia ada tengok mimpi. The eyes that see dream. Okay? So sekarang ni, satu mata tengok you dengan yang harimau lah. So sekarang ni dia ada 3 lapis tau. Yang ni tak ada apa ni. Ini tadi biji mata. Kalau orang mati tadi tak boleh lihat, dia cakap kan. Ini alat saja. Sini yang cakap pasal roh tadi. Ya, betul. Yang kita nak tahu ni siapa yang melihat. Dia ada 3, betul tak tadi? Kalau kita cerita tadi. Betul tak? Satu tidur. Satu tengok mimpi. Satu tengok harimau, satu tengok mimpi. So sekarang ni Ras, kalau dalam bahasa sifat 20, ini dipanggil basar.
Basar ni aku pecah pelan-pelan. Baru bab mata tau, belum masuk bab kudrat iradat apa semua lagi. Ini bab ini bab luar je. Ini di peringkat ini yang tidur ni, peringkat ni dipanggil basar. Basar. Dalam bahasa Melayu panggil biji mata lah. Aso. Biji mata orang buta ada, orang mati pun ada. Tapi belum boleh melihat. Okey. So, yang sini punya peringkat yang tengok mimpi tadi, ini adalah basirun. Basirun. Itu dalam bahasa lain kita panggil penglihatan. So. Okay. You see Rudy? Okay. Yang ni tak berguna kalau tak ada yang ni. Okay. Ini makna dia sifat makni. Ini makna dia sifat maknawiyah. Okay. Yang ini pula tak berguna kalau tak ada sifat ini. Basar memerlukan basirun. Basirun pula berkendak pada satu sifat lagi. Iaitu sifat dia bernama khaunuhu basiran. Perihal yang melihat. Contoh dia macam ni. Kita tengok, saya turun lagi satu beri peringkat. Saya turun lagi satu. Tunggu, pelan-pelan Raj. Pelan-pelan gitu. Ini tak boleh buat apa kalau tak ada ini. Ini tak boleh buat apa kalau tak ada ini. Okay, so sekarang saya turun satu peringkat lagi. Shadow of pen. Okay. Is here. Shadow of pen. Yeah. Tak. Kenapa shadow of pen bergerak? Kerana pen bergerak. Okay. Sekarang sebab pen bergerak. Pen move the shadow. Shadow, how can shadow move? How can pen move sekarang? Kenapa pen tu boleh bergerak? The hand move. Okay, sekarang you tengok. Tangan menggerakkan pen menggerakkan bayang dia. Okay, kita tak bercakap dari mana bayang tu datang. Itu nombor 2. Okay. Okay, sekarang my hand. Okay. So, my hand move pen move the shadow. Okay. So, yang important decide lah. Okay. Hari ni, dalam ilmu fiqh atau ilmu-ilmu luar, orang mengaji bab ini je. Dia mati di sini. Orang yang mengaji ilmu hakikat, dia bercakap pasal ini dengan ini. Oh, okay. Itu saja. Ini dalam Hinduism ada, dalam Buddhism ada, dalam Kristiannya spiritual pun ada. Saya sudah pergi. Sudah ada. Tapi ini part kita mahu tahu. Ini part makna dia makrifat, mengenal. Kita nak tahu ini. Okay. Okay. Contoh dia lah, bila you kenal lah, dia tak boleh pisah tau. Dia tengok macam ni. You mau tunjuk tak boleh. Bila saya tanya Raj mana rokok, you tunjuk. Saya kata itu Kertas. Kertas. You tunjuk sini, saya kata tembakau. You tunjuk sini, saya kata filter. You tak boleh tunjuk. Betul. Betul tak? Betul. Mana rokok? Yang menyeliputi lah. Kan? The whole thing. Whole thing lah. So sekarang ni kita nak cari yang menggerakkan tu lah. Contoh dia ini kapal Bahtera lah contoh lah. Ini Bahtera Nabi Nuh. Okay. Bahtera ni tak boleh buat apa. Bahtera ni dia pergi ke mana pun disebab kemudi dia. Radar. Okay. Bawah dia ni. Bawah dia ni. Okay. Sini. Dia ada di sini sekarang. Bahtera ni yang menggerakkan bahtera ni adalah kemudi ni. Orang panggil apa ni? Radar. Dalam Inggeris. Okay, bawah ni. So, yang menggerakkan radar ni adalah Nabi Nuh. Okay, contoh Nabi Nuh. Dia pusing radar ni pusing kapal. So, sekarang yang mana yang important? Yang ni. Okay, director. Turun bawah sikit. Ni director. Ni actor. Ni audience. First kali director kena tengok dari mata director tu. Lepas tu actor tu ikut macam mana dia nak. Dan kita akan turun terus lah sampailah ke rahsia dia. Daripada ini contoh dia jasad. Jasad. Adam, Hawa. Sini baru peringkat ini tubuh badan. Ya, peringkat di sini. Peringkat ini. Yang membezakan kamu laki dan perempuan di sini. Roh tu bukan laki, bukan perempuan, bukan tua, bukan jantan, bukan tua, bukan muda, bukan it's not eastern, it's not western. Betul. Tapi itu pun belum jawapan lagi roh. So kita nak di sini. Saya akan pecah lagi dah pelan-pelan. Perlu kita masuk bab ni sekejap lagi. Zat sifat asma afal ni baru saya pecah lagi. Contoh dia macam ni, bila you
bila orang lahirkan anak kan, bila dia lahirkan anak, kalau ada zat saja, kalau ada roh saja, contoh dia, kalau bukanlah roh tu tak boleh dikaji. Contoh dia, zat tu tak boleh dikaji. Tapi zat tu berkehendak pada sifat. Bila your mom deliver you, kalau doktor tengok nyawa saja keluar, body tak ada, batal lah. Batal. Dipanggil hampa. Hampa. Hampa atau batal lah. So, okay. Keadaan tu batal lah, hampa lah. Okay, Tak ada zahir. Okay, Dia cakap kat mak you dia, I'm sorry you lost your kid, but where is the body? So kalau keluar body, keluar sifat, okay, sifat ni, inilah sifat ni. Okay, kalau keluar sifat tanpa zat, apa jadi sifat tu? Hampa, iaitu tanam lah. Betul. Tak ada nyawa. So sekarang kita tak mau kaji zat, kita kaji sifat. Kalau you dapat sifat, you dapatlah zat. Okay. Okey, sekarang ini sifat yang wajib ni bagi ada tau, yang ada pada Allah Ta'ala. Daripada 20 tadi dia pecah ke sini. So, Saya tak mau buka lah sifat iftikhar, sifat kata Tuhan, sifat ini saya tak mau buka yang tu. Saya buka ini simple. Contoh dia, kalau you nak tengok zat ni meliputi, contoh dia saya pecah sekarang.